A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya anda kembali bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sihat sejahtera, baik-baik belaka, baru sudah sembahyang subuh dan baru sudah baca Yasin bersama dengan kita sebentar tadi. Sebelum anda nak masuk kebun tu, ada yang bercucuk tanam kangkung, tanam sawi, tanam ubi dan sebagainya. Hari ini kita nak bicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan pertanian fardu kifayah. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda tuan guru kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini topik kita unik Ustaz, iaitu berkaitan dengan pertanian. Tapi sebelum tu Ustaz ada juga ke buat pertanian dekat rumah ke? Ada juga Ustaz? Ada juga menanam di rumah. Di masjid pun ada juga. Oh, di masjid. Program di masjid iaitu bercucuk tanam di masjid. Ya, satu ketika dahulu pernah menanam di masjid lah. Masya Allah. Jadi hari ini kita nak tengok pentingnya pertanian dalam kehidupan kita. Tapi sebelum tu, kepada para penonton yang mungkin nak bersama dengan kita pada hari ini, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan anda. Ataupun boleh terus call kita di talian 1-800-8816-77. Baik, para penonton sekalian, letak dulu cangkul tu, sebab kita nak dengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz tentang topik kita pada hari ini, pertanian fardu kifayah. Mungkin Ustaz boleh jelaskan dulu, pertanian ni ada ke cerita di dalam Islam ataupun mukadimah pertemuan kita pada hari ini? Persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Terima kasih teman moderator pada pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Dai Aiman. Seluruh para penonton, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kru-kru rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan perbincangan pada pagi ini dapat memberikan pencerahan dan menambahkan sedikit ilmu dalam kehidupan kita, bahkan menjadikan ia bermanfaat dalam kita melaksanakan misi kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Topik yang kita bicarakan pada pagi ini, pertanian adalah fardu kifayah ataupun pertanian fardu kifayah. Di dalam Al-Quranul Karim, banyak Allah bicarakan berkaitan tentang soal pertanian. Bahkan banyak tamsilan-tamsilan ya Allah Subhanahu wa taala kemukakan dalam bentuk pertanian. Contohnya dalam bab kita menginfakkan harta dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah menyatakan mathalul ladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Jadi Allah jelaskan di dalam ayat tersebut perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seumpama orang yang menanam benih. Daripada benih tersebut dia akan melahirkan 7 tangkai, dan daripada satu tangkai itu setiap satu tangkai akan melahirkan 100 biji benih. 700 kali ganda yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagi mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah dalam bentuk pertanian. Subhanallah. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ibrahim sebagai contohnya, ayat 24 sehingga ayat 26. Allah memberikan perumpamaan tentang kalimah tayyibah, tentang kata-kata yang baik itu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Jadi dalam ayat itu Allah memberikan kata-kata yang baik, ungkapan yang dituturkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan tayyibah, perkataan-perkataan yang boleh memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan seumpama seseorang yang menanam pokok asluha thabitun, akarnya begitu kuat, berakar umbi di dalam perut bumi ini, dan far'uha fis sama', dia punya cabang ranting-rantingnya itu sampai mencecah kepada langit. Masya-Allah, gambaran berkaitan tentang penanaman, artinya ada kaitan tentang soal pertanian. Subhanallah.
Selain daripada itu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan tentang kehidupan kita. Ya, apa yang Allah bawa cerita kehidupan kita dengan pertanian juga. Contohnya dalam surah Yunus ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard. Cuma saya nak ceritakan dalam surah Yunus ini ayat 24 itu Allah nak menceritakan kehidupan ini adalah umpama tumbuh-tumbuhan yang ditanam dengan tempoh masa yang cukup terhad. Sebab pokok-pokok dan tumbuhan ini tempoh masanya tak lama. Mungkin 20 tahun rosak, ataupun mungkin kalau tanaman itu berupa sayur-sayuran itu mungkin tidak sampai 2 tahun, ataupun mungkin tidak sampai setahun, dia akan hilang dan dia akan rosak. Begitulah dalam kehidupan kita diumpamakan umpama pertanian dalam kehidupan. Subhanallah, ini cerita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya dalam surah Al-Waqi'ah sebagai contohnya Allah menyebut afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu tidak mahu untuk melihat, meneliti afara'aitum ma tahruthun, apa yang kamu tanam, apa yang kamu sedang usahakan daripada tanaman kamu itu, apakah kamu yang menanam ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan akan tanaman tersebut. Itu diajar juga untuk kita melihat dan meneliti tentang soal pertanian. Naik pada peringkat berikutnya, dikatakan kenapa pertanian itu adalah merupakan fardu kifayah. Kita kena faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah merupakan suatu kewajipan yang diwajibkan ke atas sebahagian umat Islam. Jika sekiranya sebahagian melakukan, maka sebahagian daripada orang-orang Islam yang lain akan gugurlah kewajipan tersebut dan mereka tidak berdosa. Tapi kalau sekiranya ia diabaikan, tidak ada siapa pun yang mengambil peranan untuk melakukan pertanian di kalangan umat Islam, maka seluruh umat Islam akan menanggung dosa-dosa tersebut. Ini yang dikatakan saqatal ba'd, ya, sebahagiannya akan gugur dosa-dosa tersebut jika sudah ada taifah ataupun sekelompok daripada manusia yang melaksanakan amalan ini. Salah satunya adalah amalan berkaitan tentang soal pertanian. Kenapa? Sebab pertanian ini adalah merupakan asas utama dalam kehidupan kita. Kita nak makan kena bertani. Ya, kita nak minum juga hasil daripada pertanian tersebut untuk mendapatkan minuman-minuman daripada jus, buah-buahan dan sebagainya, dan semuanya memberikan maslahah ammah, dia memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia, khusus kepada umat Islam itu sendiri. Maka kerja tersebut itu adalah merupakan satu kewajipan. Dan kemudian terakhir, kalau kita melihat di dalam surah Hud ayat 61 sebagai contohnya, Allah minta supaya kita mengimarahkan muka bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menghidupkan, dialah yang menjadikan muka bumi ini, dan Allah lah meminta kepada kamu untuk mengimarahkan dan membangunkan muka bumi Allah. Dan dalam ayat yang lain, antaranya Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu buat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah memperelokkan muka bumi ini, tiba-tiba kita buat kerosakan pada muka bumi Allah. Itu juga adalah merupakan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, banyaknya kepentingan. Kalau atuk-atuk kita kan kadang-kadang dia tanam pokok rambutan, Ustaz. Tanam pokok rambutan, kadang-kadang makan tahun baru boleh makan buahnya. Walaupun atuk dah tua-tua ni, tak apalah, atuk tanam pokok rambutan kok cucu-cucu boleh makan. Jadi mungkin bila kita lihat perkara ini, melihatkan banyaknya faedah dan juga manfaat terhadap pertanian tersebut, bukannya untuk diri dia ataupun untuk keturunan-keturunan yang akan datang. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sebenarnya apa tujuan kita ni bercucuk tanam ni. Tapi sebelum tu kita nak raikan sahabat kita di Facebook dulu, Ustaz. Okey, baik. Kita bersama dengan Al-Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Bagaimana hendak memupuk minat untuk menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan, memandangkan kebanyakannya memilih untuk makan gaji? Adakah semua orang terlepas daripada tanggungjawab fardu kifayah sekiranya usaha pertanian hanya dilakukan oleh orang bukan Islam? Silakan Ustaz. Baik, bagaimana, terima kasih kepada Al-Ali atas soalan tersebut. Satu soalan yang cukup penting dalam kehidupan kita, sebab hari ini orang memandang pertanian itu adalah satu kerja yang remeh, ya, di mana sahaja. Bahkan ketika saya mempelajari ataupun belajar di negara Arab sendiri pun, waktu itu kalau kita menyebut seseorang anak itu, kita kata anak petani itu bahasa yang cukup hina sekali. Ya Ibnul Fallah contohnya, sebut dengan perkataan itu, wahai anak petani. Mereka menganggap diri mereka hina dengan pertanian. Tetapi Masya Allah, suatu perkara yang cukup untuk kita mengambil perhatian. Pertanian ini adalah merupakan satu kerja yang paling mulia. Sebab apa? Al-Imam Al-Ghazali, ada satu pandangan yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau. Bila dipersoalkan tentang soal pertanian, maka pertanian itu adalah merupakan amalan yang paling atyab,
paling baik sekali untuk dilaksanakan oleh setiap daripada manusia itu orang yang beriman. Sebab apa? Kerana amalan ataupun kerja tersebut itu adalah merupakan satu kerja yang menunjukkan tentang tanda kuatnya tawakal kita kepada Allah. Kita tanam tadi seperti mana yang disebutkan oleh Daing sendiri, tanam pokok rambutan, mungkin boleh tumbuh dan mungkin dia tumbuh, tapi nak berbuahnya itu makan masa yang cukup lama, 10 tahun. Nah, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sejauh mana kita reda dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, maka itulah merupakan amalan yang terbaik. Dan sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa anna nabiyallah Dawud alaihi salam ya'kulu min amali yadihi atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tidak adalah seseorang itu dia memakan satu makanan sama sekali lebih baik bagi dirinya dia memakan dengan hasil daripada tangannya sendiri, amalan kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam dia telah memakan makanan ataupun menjadikan bekalan makanan, sumber makan dalam hidupnya itu dengan menggunakan hasil tangannya sendiri. Subhanallah. Jadi dalam hadis tersebut, apa yang kita nak gunakan? Kita menggunakan dengan cara kita bertani dan hasil daripada pertanian itu kita makan, maka itu yang lebih memberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Itu satu. Dan yang kedua yang menarik, saya tertarik dengan ucapan yang diutarakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit beliau. Ketika membahaskan ayat dalam surah Al-Baqarah tu, ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa disebutkan cirinya, mereka berada pada petunjuk Allah dan mereka adalah merupakan orang-orang muflih. Disebutkan kenapa orang yang berjaya itu Allah sebut dengan muflihun, itu bermaksud diterjemahkan artinya orang-orang yang berjaya. Kenapa Allah menyebut kalimah orang berjaya itu diambil daripada kalimah muflih? Dia kata muflih itu diambil daripada kalimah falah, artinya pertanian. Nampak? Daripada kalimah. Sebab falah itu artinya peladang dan juga petani. Jadi diambil asalnya daripada itu. Sebab apa? Orang yang bertani dia akan mengurek ataupun dia akan membongkar tanah-tanah yang ada untuk meletakkan benih-benih, dan begitulah seumpama orang yang berjaya, dia telah meletakkan target dalam kehidupannya, dia letak sesuatu dan dia akan menumpukan kepada target tersebut, maka itulah dianggap sebagai orang-orang yang berjaya di muka bumi Allah. Artinya berjaya itu dikaitkan juga dengan pertanian, dengan kalimah muflihun itu. Subhanallah, ada maksud yang tertentu. Soalan kembali kepada Al-Ali tadi, bagaimana cara nak memberikan motivasi kepada diri kita? Lihatlah kepada Al-Quranul Karim. Lihatlah kepada hadis-hadis gesaan Nabi SAW berkaitan tentang amalan kita bertani. Itu anjuran yang cukup besar daripada Nabi SAW. Sehingga kan ada sebuah hadis yang lain, yang Rasulullah kata, barang siapa yang memiliki sebuah tanah, falyazra'ha, maka hendaklah dia menanam. Kalau tak nak bertanam, falyamnaha, maka hendaklah dia berikan kepada akhah, kepada saudaranya, untuk dia bercucuk tanam. Kalau saudaranya datang nak bercucuk tanam sampai tahap tersebut, walaupun ada perbincangan di kalangan para ulama, kalau saudaranya enggan memberi, dia tanam di situ, dia kata tahanlah tanah tersebut dan berikan kepada saudaranya untuk melaksanakan amalan bercucuk tanam tersebut. Cuma di situ kata para ulama bukanlah artinya kita menahan tanah milik seseorang itu dan kita berikan kepada saudaranya, tapi itu ala wajhil istihbab. Maksudnya dianjurkan dan digalakkan, serahkanlah kepada orang lain. Kalau kita tidak mampu untuk menjadikan tanah yang terbiar itu untuk ditanam, kita serahkan kepada orang lain untuk menanam, kerana ia merupakan satu amalan ta'awun, saling bantu-membantu di kalangan umat Islam itu sendiri. Tapi tak ramai dah Ustaz anak muda yang nak buat kerja-kerja pertanian ni Ustaz. Tapi saya jumpa ada seorang ni kan, anak muda 20-an Ustaz, dah menanam nanas 2 ekar Ustaz. Jadi banyak nanas ditanam dan sekarang ni dia dah berjaya dah Ustaz. Dah boleh buat produk jus nanas lagi. Subhanallah. Jadi ini anak muda yang kita nak lahirkan di zaman sekarang ni. Jadi banyak lagi yang akan kita bicarakan selepas ini. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Apa orang kata tumbuhan ataupun bunga-bunga ataupun pertanian yang anda suka buat dekat rumah anda? Kadang rumah kita kecil je, tapi kita dapat tanam terung Ustaz, ya.
dapat tanam bendi, dapat tanam cili dekat depan rumah kita. Betul tak, Kak? Okey, baik. Jadi kita nak raikan soalan lagi bersama dengan sahabat kita, Ustaz. Laila Dila Rosa, adakah usaha dalam pertanian ini juga akan membuatkan seorang itu memahami maksud tawakal kepada Allah SWT dan percaya pada kekuasaannya? Ini kerana walaupun pertanian perlu bekerja keras dalam menjayakannya usaha pertanian, tetapi yang memberi hasil itu hanya Allah SWT. Baik, terima kasih kepada Puan Laila Dila Rosa daripada Sabah ni, jauh. Kenal. Betul. Masya-Allah, seorang yang setia dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dan soalan ini cukup menarik. Jadi apakah dengan cara pertanian itu membuatkan kita lebih kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya nak sebut ada satu ungkapan yang menarik ini. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi menakalkan kata-kata daripada Imam Mawardi. Apa kata daripada Imam Mawardi? Imam Mawardi kata, usulul makasibi zira'ati wat tijarati was san'ati wa ayyuha atyab. Qala al-Mawardi wal ashbahu indi anna az-zira'ata atyab li'annaha aqrabu ila tawakkal. Jadi kata Imam Al-Mawardi, asas kepada usaha penanaman, perniagaan dan juga pembuatan pertukangan, maka mana satukah yang lebih baik, lebih elok? Jadi jawab dia kata Imam Mawardi yang lebih lebih tertarik oleh Imam Mawardi ini, al-ashbah min indi, dia kata anna zira'ata atyab. Sesungguhnya pertanian itu lebih baik dan lebih elok. Kenapa? Li'annaha aqrabu ila tawakkal. Li'annaha aqrabu ila tawakkal. Kerana dia itu lebih hampir kepada tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul lah dengan soalan tersebut, apakah dengan pertanian akan membawa tawakal pada Allah? Betul. Kita tidak tahu apa yang kita tanam itu, tanaman tersebut subur ataupun tidak. Kadang-kadang orang kata tak tumbuh ni sebab tangan kita tak subur. Tangan kita memang tangan bukan sejuk pakar. Tangan istilah tangan sejuk ke tangan apalah, macam-macam lah. Bukan tangan manusia ke. Jadi tak hidup pokok tersebut. Sebagai contohnya, macam-macam cabaran-cabaran ketika menanam. Tapi kuatnya tawakal seseorang yang menanam itu diumpamakan seumpama seekor burung. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana." Kalaulah sekiranya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada kamu seperti mana Allah bagi rezeki kepada seekor burung. Burung tidak pernah berfikir tentang soal gaji, burung tidak pernah berfikir tentang soal dapat makan ataupun tidak, tapi bagaimana Allah memberikan kepadanya dalam keadaan perut yang kosong. Ya, dalam keadaan kita pagi-pagi kadang-kadang ada nasi lemak tepi jalan kita beli. Ya, tapi burung dia tidak pernah memikirkan apa makanan yang dia dapat. Soalnya dia keluar daripada sarangnya itu dalam keadaan perut yang kosong, taruhu bitana, dan dia kembali dalam keadaan perut yang penuh dengan makanan. Bahkan bukan sekadar dia kenyang, dia boleh bagi lagi makanan kepada anak-anaknya yang ditinggalkan ketika itu. Subhanallah. Dan begitulah yang diandaikan pada bab pertanian, nak menunjukkan seseorang itu akan bertawakal kuatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang terbaik di sisi Allah kerana akan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu burung saya. Burung pun Allah dah janjikan rezeki. Ini bukan pula kita yang sentiasa beribadah kepada Allah dimuliakan. SWT. Bahkan manusia dimuliakan oleh Allah. Manusia dimuliakan oleh Allah SWT. Ni ada sahabat kita nak bersama dengan kita di talian. Ustaz, boleh kita raikan, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Firdaus Subuhi. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Kalau kita katakan fardu kifayah ya Ustaz ya, yang biasanya cakap seorang buat lain tu tak payahlah dah buat, pasal dah terlepas dah tanggungjawab dalam pandangan Islam lah fardu kifayah. Soalan saya begini Ustaz, kita ni kadang-kadang duduk rumah fangsa ni, yang rumah yang bertingkat-tingkat ni ataupun rumah fangsa puri ni Ustaz ya. Kadang-kadang kita nak bercucuk tanam tu bukanlah boleh banyak pun kalau nak tanam dalam fasu ya. Jadi hanya sekadar kadang-kadang untuk kita sekeluarga pun tak cukup Ustaz. Jadi soalan saya, apakah kita bercucuk tanam ataupun pertanian yang kita buat secara kecil-kecilan macam ini yang tak mampu untuk beri kepada orang lain ini juga dianggap sebagai satu fardu kifayah yang boleh dikatakan di sudut pandangan Islam itu sendiri, kerana kita buat untuk kita pun kadang-kadang tak cukup Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Haji Omar atas soalan yang sentiasa bersama dengan kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz.
Baik, apakah amalan yang dilaksanakan dengan bercucuk tanam di rumah pangsa? Maklum sajalah bila rumah pangsa ni memang tidak ada kawasan untuk bercucuk tanam. Ya. Tapi zaman sekarang ni apa yang disebut hidroponik kan? Boleh tanam pada apa ni bekas-bekas, mungkin pada rak dan sebagainya dilaksanakan. Maka itu tidak menjadi masalah dan anjuran. Dan bahkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda, "May yaghrus," barang siapa yang menanam sesuatu tanaman, fa'akalahu at-tayr, ya, maka dimakan, maka apa yang ditanam itu oleh burung ataupun insanun ataupun binatang ataupun bahimah ataupun binatang-binatang buas makan, falahu sadaqah, baginya itu adalah sedekah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Duk tanam di depan rumah, jiran sebelah duk tengok, pokok cili tu dah besar dah. Geram je. Tengok dipetik malam-malam pukul jam 12, kita pun waktu tu tidur, ambil petik. Tinggallah sebiji daripada 5 batang cili tersebut, tinggallah satu. Jangan marahlah Ustaz. Janganlah kita marah dia, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sedekah. Jadi apakah kerja tersebut itu dianggap sebagai fardu kifayah? Mudah-mudahan dengan kerja tersebut kita dapat menampung sebahagian keperluan daripada orang-orang yang memerlukan itu. Itu salah satu usaha yang terbaik. Sebab fardu kifayah ni kita nak, kifayah itu apa maksud kifayah? Mencukupkan. Kita nak mencukupkan masyarakat umat Islam yang memerlukan ketika itu akan makanan tersebut cukup untuk mereka makan. Usaha kita sebahagian kecil itu sekurang-kurangnya dapat memberikan kecukupan kepada sebahagian kecil daripada masyarakat yang berada. Mungkin di pangsa tersebut semua ambil daripada kita. Betul. Dia ambil, dia tengok, oh banyak juga ditanam tanaman. Saya ingat ada sebuah kedai yang menarik juga. Saya duduk di Shah Alam, jadi ada kedai tersebut. Waktu tu saya belilah madu, saya beli makanan-makanan yang ada. Dia kata, Ustaz nak tak ambil halia yang ada? Kata kat depan tu, kat kedai saya ni saya tanam dalam pasu sahaja. Kata, Ustaz ambil lah. Kat situ ada halia, kemudian apa yang warna kuning, bukan halia. Kunyit ya. Tak maaf. Jadi kunyit tersebut, kalau nak kunyit pun ada di situ. Ustaz ambil lah. Dalam pasu je? Dalam pasu sahaja ditanam, pasu besar lah. Jadi dia kata tu terbuka kepada sesiapa nak ambil, silakan. Masya Allah, ada usaha yang dia lakukan, sekurang-kurangnya itu juga adalah ikhtiar untuk mencukupkan keperluan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca nanti, insya-Allah saya cuba rakamkan, saya akan ambil beberapa kata-kata yang menarik. Sayyidina Umar Al-Khattab dia bertani, ya. Kemudian Abu Talhah yang seorang yang suka untuk menderma. Masya-Allah, di bumi Madinah yang menjadikan makanan itu mencukupi penduduk Madinah, yang melaksanakan itu adalah Abu Talhah. Sehingga masyarakat yang berada di bumi Madinah itu mencukupi makanan-makanan yang ada. Subhanallah. Jadi kerja terpulang pada dalam soalan tadi, apakah itu adalah salah satu fardu kifayah yang telah terlaksana? Mudah-mudahan dengan sedikit usaha yang dilakukan itu, maka dia telah pun, ataupun Haji Umar tadi telah pun melaksanakan sedikit daripada perintah daripada Allah, dan mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bukan hari-hari nak makan cili, Ustaz. Maknanya kita dah ambil bahagian kita tu, lebih tu kita boleh bagi kepada orang juga, Ustaz. Tapi orang Negeri Sembilan dia suka pedas. Suka pedas, hari-hari makan cili. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita di talian nak bersama dengan Al-Fatih Ustaz, boleh kita raikan Ustaz? Silakan. Baik, Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz Firdaus, saya Ismail. Silakan. Okey, soalan pagi ini saya tanya Ustaz. Adakah Islam melarang bagi menguasakan tanaman-tanaman seperti pokok ketum, ganja, tembakau dan lain-lain yang tidak bermanfaat? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih Haji Ismail atas soalan yang dikemukakan. Menarik soalan tersebut. Menarik, Ustaz. Dia duduk nak tanam, kadang-kadang kita nak keuntungan. Islam ajar pada kita untuk mendapatkan keuntungan. Ustaz, apa salahnya? Rasulullah kan sebut dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi apa salahnya? Ketum harga mahal sekarang ini, ganja pun lebih kurang harga mahal. Duit itu kan saya akan gunakan kepada manusia. Dalam hal ini saya tertarik dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkaitan tentang arak dan juga judi. Ya, dalam Al-Quran Allah menyatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Rasulullah mengatakan dalam ayat tersebut, bila mana para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang persoalan arak dan juga judi, maka kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyambung dalam ayat tersebut, qul fihima, katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatmu itu, fihima ismun kabir, dia adalah merupakan dosa yang besar, wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya kepada manusia, hasil daripada cukai dan sebagainya, kan ada disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kenapa dia diharamkan?
Sebab kedua-duanya tidak memberikan kesan yang baik dalam kehidupan manusia. Berjudi menyebabkan berlakunya pergeseran, berlakunya penceraian, pergaduhan dan sebagainya. Dan dengan arak menghilangkan akal manusia sehingga akhirnya mereka melakukan sesuatu dalam keadaan tidak waras, ya. Maka akhirnya akan berlakulah fasadun fil ardi, kerosakan di muka bumi Allah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga tentang soal ketum dan juga ganja tersebut. Kalau sekiranya ini sebab memang ada sekarang ni ada perbahasan berkaitan tentang hal tersebut, kita serahkan kepada pakar-pakar untuk membicarakan hal tersebut. Kalaulah sekiranya dengan ketum tersebut memang dari sudut perubatan dia memberikan manfaat, maka tidak salah untuk kita menggunakan ataupun untuk menanamnya sekiranya benar. Dan pihak bahagian perubatan, Kementerian Kesihatan telah menyatakan memang dia memberikan kebaikan dan tidak memberikan mudarat, maka silakan sahaja untuk menanam. Berbeza dengan ganja yang memang dia memberikan mudarat, maka ketika itu tidak dibenarkan. Secara kesimpulan, boleh tak kita menanam perkara tersebut? Dia akan kembali kepada kaedah seperti mana hadis yang disebut oleh Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak ada sesuatu yang tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan, sama ada terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain, ya. Wala dirar, memberikan mudarat pada orang lain. La darar, mudarat pada diri. Dirar, sesuatu mudarat kepada orang yang lain. Jadi kalau sekiranya ia memberikan mudarat, dengan hal tersebut itu menyebabkan orang lain rosak. Dengan hal tersebut itu, sebab ada kadang-kadang ketum ni, dia bila dicampur dengan macam-macam, dia tu akan menjadikan seronok orang berhayal. Saya tidak tahu, tapi pernah ada satu ketika orang kata gitulah, ya, sebab kita tak pernah melakukan hal tersebut, seronok dalam keadaan tersebut, hayal, sehingga akhirnya hidupnya dalam keadaan menganggur, tidak bekerja dan sebagainya. Itu sudah memberikan satu perkara yang memudaratkan. Justru itu, mana-mana penanaman yang boleh menimbulkan mudarat, maka ia dilarang untuk kita menanam tanaman tersebut. Tapi mana-mana tanaman yang boleh memberikan manfaat, maka silakan sahaja untuk kita melaksanakan penanaman tersebut. Dan dah ada dah rasanya Ustaz, garis panduan Ustaz bagi nak menanam perkara-perkara seperti itu, betul saya? Dan kita ikut garis panduan tersebut, jangan melanggar garis panduan, takut-takut anda diambil tindakan. Kita nak berehat seketika Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Okey, baik Ustaz. Dalam kita bercucuk tanam Ustaz, kadang-kadang orang ni terlampau fikirkan keuntungan. Sedangkan keuntungan tu lambat lagi. Dan yang paling penting sekali Ustaz adalah berusaha dan kita bertawakal, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Betul saya? Baik, sahabat kita ada nak tanya satu soalan Ustaz bersama dengan Siti Nurbaya. Adakah Allah SWT akan memberikan kelebihan kepada sesetengah hambanya yang mempunyai tangan yang subur apabila menanam suatu pokok atau biji benih tanaman yang akan subur tumbuh menghijau dan mengeluarkan hasil tanaman yang banyak? Dan ada juga yang tidak mahu mencuba bidang pertanian atau tanaman ini kerana takut tanaman yang ditanam itu tidak tumbuh menjadi dan tidak ada hasil sayur ataupun buah itu. Takut tak jadi Ustaz. Macam mana ni? Dia terima kasih atas soalan daripada Siti Nurbaya atas soalan tersebut. Takut nak mencuba. Istilah soal takut nak mencuba itu dia tidak ada dalam kamus kehidupan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajar dalam Al-Quran, Allah menyebutkan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Dan bekerjalah kamu, berusahalah, beramallah olehmu, Allah melihat dan Rasulnya juga melihat, dan begitu juga orang-orang yang beriman akan melihat amalan-amalan yang kita laksanakan. Pertama, ajaran dan perintah daripada Allah untuk kita bekerja. Soal berjaya ataupun tidak itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah kata apa? Al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dha'if. Ya. Seorang mukmin yang kuat, yang gagah itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Dan kemudian Rasulullah menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Ya, berlumbalah, rebutlah apa yang boleh memberikan manfaat pada kamu. Apa yang boleh memberikan manfaat? Kita sihat, kita boleh menggunakan tangan kita untuk bekerja. Antara salah satu kebetulan tanah ada, jangan biarkan tanah tersebut dibiarkan dalam keadaan tidak ditanam. Dalam hadis yang saya katakan tadi, Rasulullah menyatakan man kanat lahu ardan falyazra'ha.
Barang siapa yang baginya itu ada tanah, dia ada memiliki tanah, maka hendaklah dia menanam tanaman di situ. Kalau tak mampu, falyamnaha maka hendaklah dia memberikan kepada saudaranya, akhah. Dia hendaklah dia memberikan kepada saudaranya itu untuk bercucuk tanam di sana. Sebab apa? Kerana dalam Islam ni, Islam adalah merupakan agama yang tidak membiarkan sesuatu yang Allah berikan kelebihan dan manfaat itu dengan tidak dipergunakan. Wala ta'jiz, Rasulullah kata, ambil peluang dan janganlah berasa lemah, ya. Kalau sekiranya tak berlaku, kalau sekiranya sesuatu yang kita tak jangka, ya, maka apa perkataan yang keluar daripada mulut kita? Kita sebutlah qaddarallah, ya, wa ma syaa fa'al. Allah telah tentukan, ya, segala sesuatu yang apabila Allah kehendaki, maka akan berlakulah dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita tanam, tiba-tiba tak jadi dengan apa yang kita tanam, redalah dengan perkara tersebut, sebab itulah di antara sifat orang yang beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka dan Allah cinta kepada orang-orang yang sentiasa berpegang teguh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi kita dalam hidup ni, kita nak kuat letakkan iman kita yang begitu kuat. Seperti mana dalam ayat tadi dalam surah Al-Waqiah, Allah kata yang tanam tu siapa? Apakah kita yang menanamnya? Jawapannya tidak. Ada orang yang kadang-kadang dia menanam di tanah yang subur, tapi dia tidak menghasilkan sesuatu hasil. Dan ada kalanya orang yang menanam di tanah yang kurang subur. Takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya itu menjadi. Siapa yang menjadikan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajar dalam kehidupan kita, untuk merasai tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan kita. Dan inilah yang disebutkan dalam ayat surah dalam surah At-Talaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Antara sifat orang bertawakal, dia beramal dan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bekerja. Bila saat ketika dia melaksanakan kerja takwanya itu, Allah akan menjadikan dan menyelesaikan segala bentuk problem dan masalah yang berlaku, serta Allah bagi rezeki yang kadang-kadang tidak diduga. Tiba-tiba tanaman kita rosak, rupanya ada orang lain yang nak membantu Allah, kesian. Timbul perasaan kesian. Tak apalah, saya bantu lagi kamu. Bagi kepada peruntukan-peruntukan yang tertentu. Terpulang kepada kamu. Kadang-kadang boleh berlaku demikian. Yang kadang-kadang kita tidak menyangka, kenapa boleh berlaku demikian. Itulah dia sifat apabila seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana hidupnya seekor burung tadi. Masya-Allah. Bahkan kalau kita melihat seekor kucing pun, ketika dia berada pada sesuatu tempat, dia tak pernah pun memikirkan tentang soal kerja, tapi dia tetap hidup. Betul. Sebab apa? Kadang-kadang orang melihat, Allah kesian kucing ni tak makan, dia bagi makan. Kesian yang ada dalam diri manusia itu, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, itulah merupakan sifat yang Allah letakkan pada diri manusia untuk memberi kepada seekor binatang tadi, dan itulah rezeki yang Allah nak bagi pada binatang tersebut. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada daripada mana-mana binatang yang melata di muka bumi ini, melainkan ke atas Allah lah untuk memberikan rezeki kepada binatang-binatang tersebut. Semua ada rezeki tersendiri, Semua Ustaz. ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik Ustaz. Kita ada pemanggil talian yang nak bersama dengan kita pada hari ini. Boleh kita raikan, Ustaz? Silakan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aiman dan juga Ustaz Firdaus Buhi. Semoga sihat. Silakan. Alhamdulillah. Daripada Itam. Okey, alhamdulillah. Dan Ustaz ni, kalau kita mempunyai tanah, tak banyak tekankan kera, tapi tidak mahu mengusahakan, hanya duduk, nak bagi, orang kata nak dipajakkan pun tak nak. Nak bagi ke orang minta apa kita tak nak bagi, dibiarkan tanah tu terbiar dan dipenuhi dengan lalang. Apakah hukumnya? Dan adakah tip-tip apa daripada Ustaz, sekiranya tanah-tanah yang terbiar ni, apa yang boleh didapat, pulangan apa yang terbaiknya? Adakah kita bagi pajakkan ke, ataupun kita sewa ke, untuk mendapatkan apa? Sebab kita ni tak mampu nak mengusahakan tanah-tanah tersebut. Dan yang kedua ni, tanah-tanah yang dia ada di Malaysia ni subur-subur. Kita campak saja dia akan tumbuh seperti cili, sawi lah, kangkung, apa semua dia akan mudah tumbuh. Sedangkan kita tak nak cuan, nak harap nak beli di pasar saja. Sedangkan tanah-tanah sedap itu subur. Apa pendapat Ustaz? Itu saja, minta pencerahan yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Macam mana Ustaz tanah yang terbiar ni, Ustaz? Terima kasih kepada pemanggil Haji Ilyas atas soalan yang dikemukakan. Dia dalam kitab fikah disebut sebagai al-ardul mawat. Maksudnya bumi yang terbiar, tanah yang terbiar.
kalau sekiranya tanah yang terbiar itu bukan merupakan milik sesiapa, maka orang yang menghidupkan, man ahya ardan maitatan, dalam hadis mengatakan barang siapa yang menghidupkan bumi yang terbiar, tanah yang terbiar itu, kanat lahu, maka bumi itu adalah milik kepadanya. Tapi sekarang ni tidak ada yang bumi tanah ni, tanah terbiar tak ada milik siapa. Akan milik kepada kerajaan ataupun milik kepada peribadi. Okey, soalan yang menarik tadi, tanah besar mana pun tanah kita, dia adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, dan pastinya Allah akan mempersoalkan atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan kemudian nanti pada hari kiamat kelak, kamu akan dipersoalkan terhadap nikmat-nikmat yang selama ini diberikan kepada kamu. Apakah kita mengabaikan nikmat tersebut ataupun apakah kita pergunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi dalam hal yang demikian disarankan, pertama, kalau sekiranya kita berkemampuan untuk bercucuk tanam ataupun melaksanakanlah nak buat rumah sewa dan sebagainya, itu cerita yang lain lah. Tapi dalam bab nak bercucuk tanam, silakan. Sebab hadis tadi yang saya katakan, dalam hadis itu ada ya, riwayat daripada Abi Daud itu, Rasulullah mengatakan, man kanat lahu ardan falyazra'ha, barang siapa yang memiliki tanah, tanam tanaman yang ada di sana. Maknanya ajaran dan anjuran serta gesaan daripada Nabi SAW supaya mempergunakan kelebihan tanah yang dimiliki. Itu yang pertama. Ustaz, kalau tidak berkemampuan, yang terbaiknya bagaimana? Serahkanlah kepada mereka yang berkemampuan untuk melaksanakan kerja tersebut. Nak berikan secara percuma pun ahlan wa sahlan. Itu pun juga adalah merupakan amalan. Tengok ada seorang tu dia tak kerja, tapi dia memang nak mencari kerja. Akhirnya kita ada tanah. Kata ustaz ataupun tuan, boleh tak saya usahakan tanah tersebut? Saya tak ada duit, saya tak mampu untuk membelanjakan ataupun membayar sewa kepada tuan, tapi saya nak usahakan sekurang-kurangnya saya dapat menampung kehidupan ahli keluarga kita. Silakan sahaja, kita boleh serahkan kepadanya. Atas dasar apa? Pertama, kita lakukan perbuatan tersebut, jangan bimbang. Pahala akan terus mengalir kepada kita kerana kita mempermudahkan saudara kita. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudahkan urusan orang-orang yang berada dalam keadaan susah, Allah akan mempermudahkan urusan kita semasa di dunia, bahkan di hari akhirat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hidup kita ini sebagai seorang yang beriman, dia kena ada sifat saling bantu-membantu. Jangan kita memikirkan hanya sekadar hidup kita semata-mata, lantaklah orang lain. Kita ni dengan kita, jangan ada sifat seumpama ini. Sebab orang yang beriman, Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, Allah kata apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Adapun orang yang beriman itu, dia saling memiliki sifat persaudaraan, sayang di saat ketika saudaranya berada dalam keadaan susah. Sayyidina Uthman ibn Affan sanggup membeli sebuah perigi yang berada di bumi Madinah yang dimiliki oleh orang Yahudi kerana semata-mata melihat kesusahan dan kepayahan penduduk yang berada di Madinah daripada kalangan umat Islam. Waktu itu mereka terpaksa nak mendapatkan air, bayar kepada orang Yahudi. Orang Yahudi biasalah ketika itu, dia nak keuntungan, nak ambil air sekian banyak, ada bayaran yang ditentukan. Akhirnya Sayyidina Uthman ibn Affan membeli perigi tersebut, dan perigi itu diwakafkan kepada orang ramai supaya dapat mengambil hasil dan juga manfaat daripada air tersebut. Itu sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan begitulah yang sepatutnya kita perlihatkan sikap kita sebagai seorang yang beriman. Ada tanah, jangan biarkan ia terbiar begitu sahaja. Kalau sekiranya tidak mampu diusahakan, serahkanlah kepada orang lain. Kalau sekiranya disewakan pun tidak menjadi masalah. Boleh bayarlah sekadar mana yang kamu mampu nak bayar. Kalau ada keuntungan, bolehlah bagi saya sedikit. Maka tidak menjadi masalah pun. Betul. Dengan perkara tersebut. Kalau tanah terbiar ni Ustaz kan, kadang ada rizak-rizak kerajaan tak kat tepi-tepi tu, kadang ada yang semak ni Ustaz. Kalau kita tak usahakan, nanti semak pula. Jadi bila kita usahakan, tanah kerajaan pula. Macam mana Ustaz? Ada tak jawapannya? Tapi kita simpan dulu. Boleh Ustaz? Kita nak jawab selepas ini. Para penonton mesti nak tahu jawapannya kan? Banyak tanam dekat tepi rumah tu. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Baiklah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, terima kasih kerana terus bersama dengan kita pada hari ini. Baik, Ustaz, tanah terbiar tadi Ustaz. Ada yang di kalangan mereka ni yang nampak je tanah terbiar kat tepi jalan tu, tak tahu siapa punya pun.
Rizab kerajaan ke, orang siapa punya ke. Tapi dah semak samun Ustaz, takut juga keluar ular ke apa kan. Baik dibersihkan, diusahakan, bercucuk tanam, dapat hasil pula tu Ustaz. Makan pula daripada hasil tu. Macam mana Ustaz? Di dalam satu kaedah, terima kasih, dalam satu kaedah tu disebut al-muslimuna ala syurutihim. Maknanya orang-orang Islam itu dia diikat dengan syarat-syarat mereka. Pertama, dalam bab tersebut, kalaulah sekiranya di sana kita tahu pihak yang tertentu. Contohnya tanah ni tanah milik kerajaan. Kalau sekiranya kenal, kita tahu, minta izin. Sebab kita nak masuk ke tempat orang ni, minta izin. Baik, kalau sekiranya tak tahu siapa pun, ini memang tanah kerajaan tapi tidak tahu kepada pihak siapa pun, selagi tidak ada larangan pada tempat tersebut untuk dilarang bercucuk tanam, silakan sahaja untuk menanam. Sebab tanah tu adalah tanah milik umum ataupun disebut dengan nama maslahah ammah secara umum. Cuma syaratnya bila kita dah tanam dekat tanah tersebut, kalau sekiranya ada orang yang mengambil, maka ketika itu bukan hak kita untuk melarang mereka lah. Dia kena siap pagar lagi Ustaz. Sebab tanah itu bukanlah merupakan tanah milik kita. Okay. Tanah itu adalah merupakan tanah yang bersifat umum, tanah kerajaan. Betul. Dalam hal yang demikian. Dan begitulah juga kalau katakan tanah milik seseorang ketika itu, kita pun tak tahu siapa orang tersebut, cari memang dah terbiar dah. Siapa pemilik ini? Akhirnya kita pun tanam. Sebab dia terbiar, yang disebut dengan nama ardun mawat tadi, bumi yang terbiar, kita pergunakan tanah tersebut untuk kebaikan. Dan hasil setelah kita menanamnya ketika itu ada hasil. Jadi hasil itu kita boleh ambil. Tapi kalau sekiranya tuan tanah ketika itu baru datang, kebetulan 10 tahun kemudian datang, banyak betul hasil yang dapat. Dia pun ambil, kita tidak ada kuasa untuk melarang. Sebab dia bukanlah merupakan tanah kita. Melainkan kalau kita bertemu dan kita mengadakan akad perjanjian kepadanya, okey, sekian nanti kita lakukan share lah. Sebahagian untuk kamu dan sebahagian untuk aku, silakan. Itu yang berkait dengan al-muslimuna ala syurutihim. Ada pakcik tu Ustaz dia tanam di tanah Rizab ni. Tapi dia tak jual, dia ambil sikit lah makan. Dan lebihnya Ustaz semua dia hantar ke surau. Siapa nak ambil, ambil. Dah macam pasar malam pula kat situ Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Silakan sahaja. Okey, baik. Sahabat kita nak bersama dengan Ustaz ni, boleh kita raikan Ustaz? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Okey, silakan. Halo Ustaz. Saya nak tanya. Siapa ya? Ya. Cik Osman ya? Ya, saya. Okey, silakan dengan soalan. Saya nak gunakan tanah tu memang tanah terbiar, tanah reserve macam apa ni, di taman ada tepi-tepi jalan, tanah tu kosong. Jadi kita menggunakan tanah tu, kita buat tanaman biasalah, sayur-sayuran, sabuk ke apa ni. Jadi kebetulan ada orang yang nak membeli hasil tanaman kita tu. Jadi macam mana duit hasil dia tu? Itu yang tak. Terima kasih. Boleh jadi bisnes pula Ustaz. Macam mana tu? Baik, terima kasih soalan daripada Haji Osman. Menarik juga tentang hal tersebut. Saya nak mengambil tadi dalam hadis yang asalnya Rasulullah menyebut, man ahya ardan maitan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang telah pun terbiar ketika itu, maka dia adalah merupakan miliknya ketika itu. Jadi dalam keadaan demikian tidak salah. Dalam keadaan demikian kita usahakan, kemudian tanah tersebut banyak, selagi mana tidak ada pihak yang ingin mengambil ataupun mengatakan itu adalah merupakan tanah hak miliknya, boleh sahaja dia pergunakan dan boleh sahaja untuk dia menjual sebab hasil daripada usaha yang telah pun dia lakukan ketika itu. Ya, disebabkan tanah tersebut berada dalam keadaan terbiar dan tidak menjadi milik sesiapa ketika itu. Kalaupun dia merupakan milik kerajaan tetapi tidak ada larangan untuk menanam. Sebab kerajaan tak ada tulis pun kat situ, dilarang kawasan ini untuk bercucuk tanam. Tapi pada saat tersebut dia menjadi milik siapa? Tetap sahaja menjadi milik kita untuk kita usahakan. Kita nak makan silakan, kita nak berikan kepada orang lain silakan, nak jual pun silakan sebab dia adalah merupakan hasil usaha yang kita lakukan. Tapi kalau dengan cara kita memberi ataupun kita memberikan sedekah, itu adalah sesuatu yang lebih baik. Ini kalau ada tanah terbiar tu kita boleh bercucuk tanam. Tapi ini ada satu masalah Ustaz. Maknanya mereka ni sungguh-sungguh buat pertanian ni sampai tahap Ustaz dapat mencemar alam sekitar. Ada yang buat sampai berpuluh-puluh hektar Ustaz. Sampai biarkan tanah digondol, bukit digondol, habis dah tak ada pokok. Lepas tu dia buat tanaman. Macam kita tengok baru-baru ni, tanaman durian dan sebagainya. Apa komen Ustaz? Okey, sebab itulah dia dikaitkan tentang soal kerajaan. Tanah itu tanah yang dibenarkan ataupun tidak. Kerajaan tidak membenarkan tempat tersebut di atas maslahah ammah tadi. Atas sebab-sebab yang tertentu, kerajaan memang tidak membenarkan untuk bercucuk tanam. Soalnya tadi yang tanah terbiar itu kita tidak tahu. Dan kerajaan pun tidak memberikan larangan untuk menanam di situ, tidak menjadi masalah. Soalnya,
ada kawasan-kawasan yang tidak dibenarkan untuk bercocok tanam tetapi dipergunakan untuk bercocok tanam ketika itu, maka ia menyebabkan berlaku talawus ataupun berlakunya pencemaran alam. Ya. Maka dalam hal yang demikian, kita telah melakukan satu kerosakan dan ini dilarang dalam Islam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini sesudah Allah memperelokkan bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan yang kedua, dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan di antara ciri orang-orang yang suka untuk melakukan kerosakan, bahawa aladul khisam, dalam ayat surah Al-Baqarah itu, orang seumpama ini adalah merupakan orang yang saling bermusuh kepada Allah, yang begitu kuat permusuhannya dengan Allah. Siapa mereka itu? Walladhi Allah sebut kata wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa idza tawalla fil ardi, apabila mereka itu berpaling, wa idza tawalla yufsida fil ard, dia berpaling daripada Nabi dan dia melakukan kerosakan di muka bumi ini, dan disebut dengan wal hartha. Kalimah hars itu adalah tanam-tanaman, dia merosakkan tanaman-tanaman yang ada. Itu juga adalah merupakan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang bila dia menimbulkan pencemaran dan bila menimbulkan kemudaratan ketika. Okey Ustaz, dia buat bercucuk tanam, dia tanam pokok, dia tanam bunga dan sebagainya. Tapi masalahnya Ustaz, dia sedut air daripada sungai tepi tu, bukan dia punya pun. Dan ada setengah tu dia gali telaga sampai bawah, dia sedut air. Macam mana Ustaz? Ambil daripada air sungai, sedut dan untuk tanaman dia Ustaz. Boleh ke macam tu? Okey, kalau sekiranya dia merupakan air sungai, dalam hadis disebutkan manusia ini dia berkongsi dengan tiga perkara. Salah satunya ada al-ma, ya, al-kala, rumput-rumput yang ada. Kemudian yang disebut dengan nama al-ma itu adalah perkongsian yang berlaku di kalangan manusia itu sendiri. Nak ambil air sungai, silakan sahaja untuk mengambilnya. Tapi kalau katakan sampai kita membuat lubang untuk membuat perigi dan sebagainya, itu memerlukan apakah dia membuat kerosakan ataupun tidak, itu perlu dilihat dari sudut persoalan tersebut, dan apakah boleh mendapat kebenaran daripada pihak tertentu yang merupakan pemilik kepada kawasan tersebut pada tanah-tanah yang terbiar. Ni ada sahabat kita ni, soalan dia menarik Ustaz. Teratai Uda, adakah aktiviti pembalakan juga termasuk dalam pertanian? Silakan Ustaz. Baik, apakah aktiviti pembalakan? Memotong pokok-pokok ni. Dia bukan bertani, dia membuang pertanian tersebut. Ya. Ada sebuah hadis yang menarik. Saya kalau tidak silap, hadis itu riwayat daripada Imam Ahmad dan riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Rasulullah mengatakan, man qata'a sidran, barang siapa yang memotong pokok sidir, ya, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah akan menghalakan wajahnya itu ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia potong pokok tu. Dan hadis ini diambil oleh para ulama-ulama dalam mentafsirkan ataupun di dalam mensyarahkan hadis tersebut. Dia kata bukan sekadar pokok sidir saja. Segala bentuk pokok yang kita potong, yang kita tebang dan sebagainya, bertujuan hanya sekadar saja-saja je. Kenapa potong ni? Saja je. Saya tak tahu nak buat apa. Maka pada saat yang serupa, ia dianggap sebagai dia telah merosakkan alam semula jadi ini. Nanti Allah akan meletakkan dan menghalakan wajahnya itu ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah. Yang kedua, bila melihat tentang soal pembalakan tadi, aktiviti pembalakan itu juga adalah salah satu pencemaran. Melainkan kalau sekiranya tadi mendapat kerajaan kelulusan daripada kerajaan. Jangan kata ada kawasan-kawasan yang tertentu yang boleh digunakan untuk aktiviti pembalakan. Itu silakan saja. Sebab perbuatan yang dilakukan ataupun segala kerja yang dilakukan dan dibenarkan oleh kerajaan itu juga berkait dengan maslahah umum. Kan ada dalam kaedah yang disebut tasarruful imami manutun bi maslahatir ra'iyah. Jadi setiap usaha, setiap urusan dan pentadbiran yang dilakukan oleh kerajaan itu dia mestilah diikat dengan maslahah daripada rakyat. Apa kebaikan yang boleh dapat daripada rakyat tersebut. Tetapi sekiranya dengan pembalakan itu menimbulkan mudarat dan boleh merosakkan alam semula jadi yang ada itu, maka itu termasuk di dalam larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey Ustaz, sahabat kita Miss Nur Lida Bakar nak tanya soalan. Disebabkan tiada ruang tanah ataupun rumah yang sempit, contohnya tinggal di rumah flat, adakah itu dikatakan tidak mengikut hukum fardu kifayah? Dan adakah syirik kita mendoakan tanaman itu tumbuh sihat, supaya tumbuh itu boleh mendoakan, tumbuhan itu boleh mendoakan kita kemudian? Adakah syirik ke tak? Macam tu. Okey, jadi pertama, kita dianggap sebagai berdosa ke macam mana? Dikatakan tidak mengikut hukum fardu kifayah. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, fardu kifayah ini cukup hanya sebahagian daripada umat Islam yang melaksanakan kerja tersebut.
bagi mencukupkan keperluan yang perlu bagi kalangan umat Islam itu sendiri secara khususnya dan keperluan manusia secara umumnya. Justru daripada itu, amalan pertanian itu adalah merupakan satu fardu kifayah bagi mencukupkan keperluan manusia. Jadi soalnya saya tak ada tanah. Duduk di tanah, di rumah flat tak ada tanah. Nak buat tak cucuk tanam tersebut, kalau mudaratkan orang lain, letak tanah membuatkan mudarat, tak boleh kita lakukan hal yang demikian. Cuma soalnya kalau katakan ada ruang, saya nak tanam secara hidroponik tadi, tanam dan tidak merosakkan suasana, keadaan, silakan sahaja untuk menanam perkara tersebut. Itu merupakan anjuran daripada Nabi SAW kerana ada pahala orang yang menanam. Kalaupun dia tanaman tersebut rosak, tetap Allah berikan pahala. Dan kalaupun makanan tersebut hasilnya tidak dapat kita makan, orang lain makan ataupun binatang yang memakannya, maka kita juga akan diberikan sedekah, pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai masuk ke tingkat rumah orang sebelah, Ustaz. Ya, atau yang penting jangan merosakkan. Kalau katakan tanaman tersebut masuk ke sebelah, tengok pokok buah apa ni, delima contoh. Masya-Allah. Dipetik. Jadi jangan salahkan orang sebelah. Boleh, Ustaz? Jadi nak mengambil. Okey, jadi macam mana, Ustaz? Kadang ada setengah tu bukan setakat mendoakan tumbuhan tersebut hidup segar dan sebagainya. Kadang dia siap bercakap lagi, pokok cepatlah tumbuh. Boleh ke macam tu, Ustaz? Adakah syirik dan sebagainya? Doa itu dia bukanlah merupakan satu syirik, tapi permohonan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kan doa yang saya ajar dahulu dalam ayat di mana Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika memberikan syarah kepada ayat afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Jadi kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kalau nak menjadikan tanah tersebut itu subur, pokok tersebut akan berada dalam keadaan subur dan tidak dimakan oleh ulat-ulat, berdasarkan kepada amalan yang dilakukan oleh para ulama, Imam Al-Qurtubi kata yang pertama, baca ayat tersebut, afara'aitum ma tahruthun, dan kemudian sebutlah selawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sesudah daripada itu, dia pun menyebut balillahu zari'u wal mumbitu wal muballigh. Bahkan Allah lah yang menanam, menumbuhkan tanaman itu, Allah lah yang mumbit, yang menumbuhkan, dan Allah lah yang menyampaikan kepada keinginan yang dimahukan. Dan kemudian Allahumma Allahumma rzuqna thamarah. Ya Allah, kau berikanlah rezeki daripada hasil buah tersebut. Wa jannibna dararah, dan jauhkan kami daripada mudarat tanaman-tanaman tersebut, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya dalam, saya terlupa ada sedikit doa tersebut, wabarik lana fih, dan berikanlah keberkatan kami padanya ya Allah, dan jadikan kami li'an'umika minasyakirin, jadikan kami di kalangan orang yang sentiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Kata Imam Al-Qurtubi, dengan doa tersebut itu insya-Allah tanaman tersebut akan berada dalam keadaan subur dan tidak dimakan oleh binatang. Kena amalkan doa kalau tu saya. Kita ada lagi seminit, Ustaz. Kita nak tanya kepada Ustaz. Kalau macam tadi Ustaz kata dah termasuk ke kawasan rumah orang sebelah. Masuk pula buah mangga cantik, Ustaz ya. Jadi ada tak hukum dekat situ, Ustaz? Waktu tanam kecil lagi, ini dah besar masuk sebelah pula, Ustaz. Itu termasuk dalam hadis yang Rasulullah sebutkan kan, barang siapa yang menanam mayazra'u zara'an ataupun mayaghrisu zara'an, barang siapa yang menanam pokok faakal dimakan oleh tair, dimakan oleh insan, manusia ataupun bahimah, binatang-binatang buas itu, maka falahu sadaqah, baginya itu akan mendapat sedekah di sisi Allah. Bolehlah kita ambil tu, Ustaz ya. Tidak jadi masalah, dia ambil, dapatlah sedekah pahala kita. Pahala sedekah tersebut, walaupun hakikatnya kita perlu meminta izin kepada orang yang berada pemilik tersebut, tapi tidak pada saat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya itu akan mendapat pahala sedekah. Cuma ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menarik yang dibincangkan oleh para ulama juga. Kalau katakan kita pergi ke sebuah kebun, tengok tukang kebun tak ada, kita pun panggillah pemilik tempat tersebut sebanyak 3 kali. Tak jawab. Dia kata masih lagi dibenarkan untuk mengambil sedikit daripada buah tersebut untuk dimakan, bukan untuk diambil. Jangan ambil satu pokok. Tidak, kita ambil makan sedikit. Itu masih lagi ada kebenaran. Okey, baik Ustaz. Kita dah tamat dah di TV3 dan kita akan sambung 30 minit lagi di TV9 dan kita ada tetamu yang dihormati yang akan bersama dengan kita selepas ini. Tapi para penonton, nak tahu siapakah tetamu itu, teruskan bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan. Saya terus nak beli cangkul balik ni Ustaz. Masya-Allah. Nak jadi seorang petani yang cemerlang. Baik para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan kita pada hari ini. Para penonton, kita ada tetamu istimewa pada hari ini, iaitu kita bawakan kepada anda ahli jawatan kuasa syariah Agrobank, iaitu Yang Mulia Ustaz Engku Ahmad Fazil Engku Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Tapi biasa kalau pertanian ni mukanya gelap sikit, tapi Ustaz cerah. Alhamdulillah Ustaz ya. Sebab bercakap bukan bekerja. Oh, bercakap bukan je bukan cangkul. Okey, maknanya memberi nasihat kepada orang dalam pertanian. Begitu Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita tak nak buang masa lah Ustaz ya, sebab Ustaz datang bersama dengan kita pada hari ini untuk memberikan kita ilmu. Soalan pertama Ustaz, kenapa pertanian ni kita sebutkan sebagai fardu kifayah? Kita tak sebut hukumnya adalah harus. Kenapa disebutkan fardu kifayah tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Baik, soalan yang ditanyakan adalah kenapa bila kita bercakap tentang pertanian kita fokus kepada hukumnya itu adalah fardu kifayah, instead of kita katakan hukumnya adalah harus ya. Jadi kita perlu lihat, pertama yang dikatakan fardu adalah satu kewajipan, yang mana kalau satu kewajipan bila ditinggalkan ia mendatangkan dosa. Berbeza dengan harus ataupun dikatakan ya, ibahah ya. Ibahah kalau kita buat ia tak ada masalah, kita tinggal pun tidak mendatangkan dosa. Jadi kalau kita lihat daripada sudut individu, memang pertanian itu masih kekal hukumnya adalah mubah, harus. Berarti misalnya saya yang tadi tanya kenapa pertanian biasanya agak gelap, sebab saya terlibat dalam secara tidak langsung, iaitu saya menjadi ahli jawatan kuasa syariah kepada sebuah institusi kewangan iaitu Agrobank, yang mana Agrobank inilah yang terlibat mendanai orang-orang yang terlibat di dalam pertanian. Jadi adakah saya berdosa kerana saya tidak menjadi petani? Jelas tidak. Kerana hukum bertani itu masih lagi harus. Cuma bila kita kata fardu kifayah, itu kita melihat kepada skop yang makro, yang lebih luas kepada masyarakat, menjadi satu kepentingan untuk ada yang terlibat di dalam pertanian, kerana pertanian ini menghasilkan makanan dan makanan ini menjadikan tunjang kehidupan manusia. Kita tahu kalau tanpa makanan kita tidak boleh survive, kita tidak boleh hidup. Sedangkan menjaga nyawa, hifzun nafsi adalah salah satu daripada maqasidus syariah yang 5. Jadi bahkan kita ambil contoh yang lebih jelas, kita semua tahu hukum memakan daging babi adalah haram. Tetapi kalau dalam keadaan yang darurat, yang mana seseorang itu kalau dia tidak makan dia akan meninggal dunia dan hanya ada daging babi sahaja, ketika itu ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan yang darurat menghalalkan sesuatu yang asalnya diharamkan. Kenapa? Kerana penting untuk makan. Jadi daripada sudut itulah maka apabila dikaitkan pertanian ini menghasilkan sumber makanan, dan sekiranya terbukti bahawa tidak ada pertanian itu akan membawa kepada kemudaratan kepada nyawa manusia, maka terlibat dalam pertanian itu merupakan satu kewajipan. Dia ada satu kaedah disebut ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Apa satu perkara yang tidak sempurna satu kewajipan. Kewajipannya apa? Menjaga nyawa. Petani hukumnya harus asalnya. Tapi kalaulah menjaga nyawa itu tidak tercapai dengan tidak adanya pertanian, maka naik status pertanian itu menjadi fardu ataupun wajib, tapi kifai, iaitu kalau sudah ada sufficient portion of the society yang terlibat dalam pertanian yang sudah memenuhi keperluan, maka terlepaslah tanggungjawab itu daripada yang lain. Daripada sudut itulah maka pertanian itu disebut sebagai fardu kifayah, walaupun untuk individu ia masih kekal sebagai ibahah, sesuatu yang diharuskan. Sahabat kita di Facebook Ustaz ada nak tanya satu soalan. Boleh kita raikan Ustaz ya? Boleh, insya-Allah. Bersama dengan Sarimah Zulkifli. Assalamualaikum Ustaz, dai dan semua. Masyarakat sekarang mempunyai keterbatasan untuk mereka bercucuk tanam disebabkan tidak mempunyai ruang tanah yang sesuai, walaupun terdapat di kalangan mereka yang bersemangat dan ingin bercucuk tanam. Apakah perspektif syariah bagi situasi tersebut Ustaz? Baik, kalau soalannya tentang perspektif syariah, ia agak ringkas dan mudah ya. Sebab sekarang ni dia bukan tak mahu.
Cuma dia mungkin dari segi tanah tu tak mampu. Kita tahu ramai masyarakat kita terutamanya di kota-kota besar, mereka tidak lagi duduk di landed properties, mereka tinggal di tingkat berapa, so nak bercocok tanam di mana kan. Tapi doesn't mean dia terus give up, langsung tidak bercocok tanam, kerana dari segi perspektif syariah dia ada kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi, dia ada kaedah ma la yutaqu kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak mampu dilakukan kesemuanya, nak ada tanah, nak buka ladang, nak ada pohon yang banyak, tak mampu dia dengan apa yang dia ada, maka tak perlu juga ditinggalkan kesemuanya. Jadi kalau saya boleh, walaupun ini bukan bidang yang saya mahir, tetapi saya dimaklumkan misalnya kaedah hidroponik, tidak memerlukan ruang yang besar, dan bahkan boleh diadaptasikan di sekeliling rumah sahaja sekurang-kurangnya, kalaupun tidaklah sampai kepada peringkat ekspor dan sebagainya, tapi untuk keperluan keluarga sudah cukup memadai. Lebih-lebih lagi di zaman yang kita kata tu ada cabaran dari segi keuangan selepas post MCO, post PKP ni. So ini sudah membantu. Dan juga saya dimaklumkan ada kaedah fertigasi yang mana tak perlu pun pokok itu ditanam di atas tanah. Jadi ini antara yang boleh dieksplor oleh mereka yang berminat untuk bercocok tanam tetapi tidak mempunyai tanah yang mencukupi. Jadi konsep kita panggil urban farming, pertanian di bandar. So macam mana nak bertani di bandar, tanah pun mahal, yang ada pun dah jadikan bangunan, dah jadikan tempat parking dan sebagainya. Jadi dengan adanya konsep urban farming ini, maka setiap unit keluarga itu sebenarnya boleh terlibat dalam skil yang kecil untuk bertani. Sementara kalau dari segi komersial, kalau sampai dia tu nak bukan saja untuk kegunaan keluarga tapi untuk juga kepada orang lain untuk dijual, maka dia boleh menyewa tanah. So ini konsep yang very basic, sesuatu yang kita tak punyai doesn't mean we can't enjoy the benefit. Kita boleh masih mendapat manfaat daripada sesuatu milik orang lain dengan cara kita menyewa. So it's a win-win arrangement. Maknanya orang yang tak ada tanah, dia mampu membuat projek penanaman yang besar yang dia boleh ekspor dan sebagainya. Tetapi kalau dia tak punya tanah, maka dia menyewa, empunya tanah dapat duit sewaan. So that's why kita kata it's a win-win arrangement. Bahkan dalam hadis diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda yang maksudnya sesiapa yang memiliki tanah maka hendaklah diusahakan. Yang ini yang mungkin masyarakat kita sebahagiannya itu macam seolah-olah kufur nikmat. Ada tanah tapi dia biarkan dengan semak samun, sedangkan orang yang rajin tanah di tepi jalan pun dia cuba usahakan untuk jadikan sesuatu. Tapi kalau dia tak berada pada posisi dia nak mengusahakan tanah dia, maka berikan kepada saudaranya, bukan beri terus, untuk diusahakan, dan janganlah dia menyewakannya. Itu ada nanti huraiannya apa yang dimaksudkan dengan jangan menyewakannya. Tapi it's still a clear the concept that yang ada tanah either diusahakan atau dia let somebody else untuk usahakan tanah dia supaya menjadi produktif. Okey, baik Ustaz. Tadi Ustaz sebut tentang tanah kalau ada daripada terbiar bagi dekat orang, tapi dilarang sewa. Mungkin Ustaz boleh detailkan sikit sebab kita kurang faham lah Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan hadis tadi. Okey, baik. Yang pertama, ini satu pengajaran kepada semua, iaitu dalam berinteraksi dengan nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita itu menganggap oleh kerana kita dah baca terjemahan ayat Quran atau hadis Nabi dan kita sudah boleh keluarkan sesuatu hukum atau kaedah daripada ayat Quran dan juga hadis tersebut. Ini satu pendirian yang berbahaya, bahkan dilarang dalam agama. Misalnya daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran semata-mata mengikut pendapat dia sendiri sahaja, yakni bukan melalui panduan ilmu para ulama, maka sediakanlah tempat duduk dari api neraka. Kan kadang-kadang orang tak faham, saya rujuk Quran kot Ustaz. Takkan salah kot. Memang Quran tak salah, tapi cara kamu memahami Al-Quran boleh salah. So macam mana nak pastikan cara kita memahami Al-Quran itu tidak salah? Itu dengan
melihat kepada tafsiran oleh para ulama. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ramai orang berkata, apa salahnya saya kan nak berpegang dengan hadis. Saya nak berpegang dengan hadis yang sahih. Ya, hadis sahih, tapi cara kamu faham hadis belum tentu sahih. Contohnya yang di sini ya. Bahkan ada pesanan ataupun kata-kata daripada para alim ulama, iaitu al-ahadis ni adalah madallah, tempat kesesatan. Pelik pula. Hadis ni kan panduan hidup kita. Kita tak akan jadi sesat kalau kita berpegang dengan Quran dan sunnah. Tetapi cara berpegang itu, misalnya dalam Al-Quran sendiri Allah menyebut yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan apa yang dalam Al-Quran, ramai yang jadi sesat dan ramai juga yang dapat hidayah. Padahal sama-sama sebabnya Al-Quran. Kenapa? Kerana cara berinteraksi tak sama. Yang memahami Al-Quran dengan akal fikiran semata-mata, dengan hawa nafsu semata-mata, itu membuka kepada kesesatan. Maka demikianlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu menjadi panduan kepada umat, tetapi ia akan menjadi satu punca kesesatan kecuali kepada fuqaha. Fuqaha maknanya mereka yang boleh berinteraksi dengan Quran dan hadis, mengeluarkan hukum hakam. Mereka ada syarat-syarat mujtahid. Jadi Islam secara asasnya menjaga hak setiap individu. Tuan tanah ada hak dia, pengusaha ada haknya. Maka hak-hak yang berbeza ini, the conflicting interest ini, perlu diraikan dengan hukum hakam yang sesuai. Ini adalah yang kita katakan Islam as a way of life. Ada orang bayangkan bila sebut Islam, ia hanya fokus kepada masjid, hanya fokus kepada ibadah. Bahkan ada orang mengatakan ini hanya berkaitan dengan ibadah, kalau dunia lain. Sebenarnya tidak demikian. Sama ada urusan ibadah ataupun urusan dunia masih ditadbir oleh hukum agama. Jadi kalau kita lihat kepada hadis yang seolah-olahnya melarang seorang yang mempunyai tanah daripada menyewakan tanah dia, kalau kita faham secara literal, kita terus keluar fatwa, kamu tak boleh sewakan tanah kamu kepada orang, berdosa. Kalau habis itu macam mana? Kamu bagi dia guna macam tu saja. Kan itu against the interest of the landlord. Itu akan menjejaskan kepentingan tuan punya tanah. Jadi sebab itulah bila kita lihat kepada pandangan para fuqaha, jumhur ataupun kita kata majoriti ulama, termasuklah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, berpandangan bahawa larangan di dalam hadis tersebut bukan sebenarnya merujuk kepada larangan menyewakan tanah. Makna saya sewakan katakan RM3,000 sebulan, kamu usahakanlah bagaimana kamu nak, tapi ini saya nak RM3,000 sebulan. Bukan itu maksud dia. Yang dimaksudkan adalah praktis yang disebut sebagai al-mukhabarah, iaitu sewaan itu dalam bentuk percentage daripada hasil. So maknanya kalau awak hasil awak 100,000, saya nak 5%. Kalau hasil awak 1 juta, saya nak. Jadi yang ini yang dilarang kerana dia ada elemen gharar, ada elemen uncertainty. Boleh jadi merugikan tuan tanah kalau yang mengusahakan itu tidak menjadi hasilnya. So dia tak dapat apa-apa hasil, atau merugikan pengusaha. Dia dah invest banyak duit, dia dah invest banyak tenaga, sedangkan tuan tanah tidak invest apa-apa. Bukan kata salah kalau tuan tanah nak profit sharing, tapi dalam bentuk yang dibenarkan seperti musyarakah misalnya. So dia jadi capital provider, dia sumbangkan modal juga, so boleh. So akan jadi profit and loss sharing juga. Tapi kalau dia nak sewakan, ya sewakan. Berapa sebulan kamu nak minta, dia akan bayar regardless of dia punya hasil. Tetapi kalau dalam bentuk yang tak pasti demikian, dalam bentuk saya nak 1/3, saya nak 1/2 daripada hasil yang awak dapat nanti, itu tak jelas ya, yang uncertainty, awak dipanggil gharar dalam bahasa Arab. Uncertainty ni kalau dia terlampau banyak, of course dalam banyak apa-apa transaksi pun to a certain extent dia ada uncertainty. Tapi uncertainty yang melampau itu yang dilarang. Baik, kita nak berehat seketika, Ustaz. Boleh. Dan selepas ini ada lagi soalan-soalan menarik yang akan kita tanya pada Ustaz. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Temui
pasukan Agrobank di Hall A dan Agroyacht di Hall C di Maha 2022 mulai 4 sehingga 14 Ogos di Maib, Serdang. Anda berpeluang menyertai pelbagai promosi dan aktiviti menarik yang disediakan. Kad Takaful Kasih Plus edisi Maha 2022 juga menanti anda. Jumpa anda di sana. Baiklah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, ada sahabat kita nak bersama dengan Fadil Ustaz dalam talian, boleh kita raikan Ustaz? Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Helmi daripada Johor Bahru. Okey, silakan. Okey, soalan saya macam inilah. Kalau kita lihat hari ini, boleh katakan macam banyak berlaku penerokaan tanah, lepas tu penebangan hutan secara berleluasa. Jadi akibatnya kalau kita tengok sekarang ni, bukan akibat yang ni lah, kita kata banyak buatkan kerosakan pada alam sekitar. Jadi apa komen Ustaz berkenaan perkara ni? Terima kasih Encik Helmi. Bagaimana jawapannya Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan tentang penebangan hutan ataupun penerokaan tanah sehingga menyebabkan kerosakan, ini memang satu perkara yang kita tak boleh nafikan. Bahkan dalam ayat suci Al-Quran juga Allah Ta'ala telah memberi isyarat kepada akan berlaku perkara ini. Zahrul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah terzahir kerosakan, kebinasaan di daratan dan juga di lautan, bahkan berlaku kerosakan dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi tangan-tangan manusia ini menjadi sebab kepada kerosakan di darat dan juga di laut. Cuma dalam masa yang sama, sebagaimana yang saya ada indicate sebentar tadi, Islam adalah is a way of life. Yes? Jadi dia always strike a balance antara competing interest. Dia akan meletakkan satu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Sebab dalam masa yang sama, yang mana kita dapati berlaku kerosakan dengan sebab apa yang diusahakan oleh manusia, termasuklah penerokaan dan sebagainya, tapi dalam masa sama juga ada galakan untuk kita itu meneroka tanah. Misalnya dalam hadis Nabi SAW, yang Nabi SAW bersabda, bermaksud sesiapa yang menghidupkan tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Bukan tanah orang kita pergi bercocok tanam, tidak. Tapi mungkin kalau dalam konteks kita sekarang, kita kata mungkin tanah kerajaan. Sebab apa-apa pun dekat negara kita, tanah yang bukan milik individu, automatik itu dianggap adalah milik kerajaan. Maka dia lebih berhak terhadapnya. Ini riwayat Imam Ahmad, Imam Malik dan juga Imam Bukhari. Jadi ada konsep yang disebut sebagai Ihya'ul Mawat, menghidupkan. Asalnya mawat ni yang mati, maknanya the barren land, tanah yang tidak diusahakan, yang tidak menghasilkan. Satu orang dia pergi teroka, dia pergi tanam dan jadi hasil, maka dia ada hak ke atas tanah tersebut. Jadi macam mana seolah-olah ada pencanggahan. Daripada satu, tak nak bagi kerosakan, kedua, kita nak menjana ekonomi. Sebab itu dalam konteks kita sekarang, lebih sesuai kita ada kerajaan dan undang-undang. Maka untuk mengusahakan itu bagus, ada konsep Ihya'ul Mawat, tapi melalui proses undang-undang, minta kebenaran, minta lesen daripada pihak yang berautoriti, supaya pihak berautoriti apabila dia memberikan kebenaran atau lesen, biasanya dia akan letakkan syarat-syarat. So syarat-syarat ini adalah yang kita katakan untuk memastikan supaya tidak berlaku penerokaan yang melampau, sehingga menyebabkan hakisan tanah, banjir yang sepatutnya boleh dielakkan misalnya. Jadi di situlah kita nak strike a balance antara kepentingan to preserve forest, untuk menjaga hutan ini, dan kepentingan untuk menjana ekonomi melalui aktiviti pertanian. Of course, satu kawasan hutan, a certain portion kan boleh di-convert jadi misalnya ladang durian, kan ada kecoh isu musang king dan sebagainya. Ini sebenarnya bagus asalnya. Yang tak bagus adalah bila dilakukan tanpa mengikut proses undang-undang. Itu boleh membawa kepada kerosakan. Tapi kalau dikawal selia dengan baik, maka penerokaan tanah ini sebenarnya membawa kebaikan. Cuma kita bimbang adalah is the moral hazard. Bila ada undang-undang misalnya, ada orang yang always want to pay something.
in order to go around the law. So misalnya memang tak dibenarkan, tapi kautim, kita tak apa, kita share, kita bayar. Ini sebenarnya satu bentuk kerosakan yang walaupun initially tidak nampak zahir, tapi ialah kerosakan moral, iaitu namanya rasuah. So bila ada jaja konsep rasuah, apa pun undang-undang yang kita tetapkan akan masih boleh di maneuver supaya mendatangkan hasil yang tidak bagus. Tapi secara kesimpulan, penolakan tanah itu bagus kerana ia menghasilkan pertanian, bahkan even pembalakan. Kadang-kadang orang komplain buat pembalakan, but at the same time rumah dia ada je perabot kayu, rumah dia ada je bahan-bahan daripada hasil balak. Tapi it's not pembalakan per se, tapi pembalakan yang tidak ada batas, yang tidak mengambil kira kesan pada alam sekitar, yang itu yang kita bimbang. So dalam pertanian juga sama, as long as keseimbangan itu ada, dan melalui undang-undang, insya-Allah ia adalah satu kebaikan. Baik, sahabat kita di Facebook ada satu soalan, Ustaz, boleh kita raikan? Okay, kita bersama dengan Nurul Hidayah Saifuddin. Pertanian adalah salah satu sumber untuk makanan, tetapi isu global dunia akan mengalami krisis makanan. Adakah ini berlaku kerana kurang menceburi bidang pertanian? Apakah persediaan untuk menghadapi krisis ini? Bagaimana Agrobank boleh membantu untuk menyelamatkan krisis ini daripada berlaku? Baik, berkaitan dengan soalan yang ditanyakan, saya mungkin jawab daripada bawah dahulu, iaitu apa peranan Agrobank. Sebagaimana kita tahu, nama pun bank kan, is more on the financing side of those things. Peranan Agrobank adalah memudah carakan to facilitate between the fund and the people who need the fund, antara dana dan juga orang yang perlu kepada dana. So itu peranan Agrobank, because Agrobank tak akan pergi ke ladang untuk bercocok tanam, dan Agrobank sebenarnya adalah memegang satu amanah yang besar untuk memastikan di kalangan petani yang perlu kepada dana untuk menghasilkan tanaman, mereka itu have available access kepada dana tersebut. Dengan of course dengan arrangement yang win-win. Itu jawapan untuk soalan poin yang terakhir. So kita muhab above tentang krisis makanan. Ini satu perkara yang kita boleh katakan multi-factor lah. Kita tak boleh kata semata-mata kerana orang tidak ceburkan diri dalam pertanian maka akan ada krisis makanan. Kadang-kadang ramai yang ceburkan diri dalam pertanian, tapi because of war misalnya, berlaku peperangan yang mana ladang-ladang dibom dan sebagainya, itu boleh juga menyebabkan krisis makanan. Whatever it is, sebagai orang Islam, first of all kita kena ingat bahawa rezeki kita itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ini dari segi hakikat dahulu, sebelum kita pergi kepada asbab. Because Muslim, kita always balance between our faith and belief in God dengan apa yang kita usahakan sebagai manusia. So yang paling penting sebagai keyakinan kita adalah dalam surah Quraisy, Allah Ta'ala menjelaskan hakikat فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, hendaklah mereka itu menyembah kepada Tuhan, kepada rumah ini, iaitu Tuhan kepada Kaabah, bahkan Tuhan sekian alam, الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, iaitu Tuhan yang memberi makan kepada mereka daripada kelaparan. So apa pun krisis yang kita bakal hadapi, jangan sampai kita jadi teruk mengambing, sampai ada orang sampai bunuh diri dan sebagainya. No, kita mesti yakin bahawa rezeki kita tidak akan berkurang walaupun seulas nasi, dan tidak akan bertambah walaupun sebutir gandum. Baru kita pergi kepada usaha dan ikhtiar. Misalnya kita lihat pengajaran dari surah Yusuf, yang mana Nabi Yusuf AS apabila baginda interpret mimpi, ada orang kan kecoh isu mimpi. Yes, of course mimpi bukan sumber hukum, tapi kalau dapat ditakbir dengan baik, dia menjadi satu panduan. Jadi yang mimpi itu is not even a Muslim, raja yang bukan Muslim bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Itu masyhur kisah tersebut. Tapi ditakbir mimpi tersebut oleh Nabi Yusuf AS akan berlaku 7 tahun yang very produktif, dan 7 tahun yang akan diuji dengan krisis makanan. So apa yang dilakukan adalah to prepare the stock. Semaknanya of course yang current stock yang digunakan untuk keperluan semasa, tapi at the same time kena tarik sebahagian sebagai reserve. So konsep reserve tu mesti ada untuk mendepani krisis makanan. Dan of course kita tak boleh 100% industrialize, sebab kalau kita industrialize 100%, kita akan menjadi totally dependent kepada hasil luar. So kena ada domestic
pertanian domestik yang mencukupi dan juga kena ada sistem pertahanan yang kukuh, kerana kalau ada orang nauzubillah ya sampai menyerang, at least kita tahu kita boleh protect sumber utama kita. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tadi. Banyak kepentingan yang dapat kita ambil daripada pertanian ini, betul Ustaz? Betul. Dan kita nak ajak kepada semua, jom kita mulakan pertanian kita kecil-kecilan sehingga besar-besaran. Baik, esok kita ada temu janji kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ghazali Ibrahim, dan juga moderatornya adalah Da'i Hakim dalam topik munakahat siapa yang berhak. Dan pada hari ini kita nak ucapkan jutaan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di sini dengan Kafaratul Majlis dan Suratul Asr.